Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 19/8/26, 6 Rabiul Awal 48, kita teruskan bicara kita, pengajian kita dalam tafsir surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, di hujung juzuk yang ke-15. Ayat kita hari ini hujung juzuk yang ke-15. Alhamdulillah, kita teruskan ayat 71, 72, 73. Ini adalah merupakan ujian yang pertama. Nabi Musa diuji dengan satu penemuan baru di luar kotak pemikiran dia. Siapa dia uji dia? Melalui perbuatan Khadir alaihi wassalatu wassalam. Jadi Khadir lah uji dia ya. Sebab dia buat benda pelik hak Musa tak boleh terima. Ilmu Nabi Musa tidak boleh diterima perbuatan itu. Sebab mengikut syariat Nabi Musa tak boleh munah bagi orang, tak boleh. Apalagi kalau nak membinasakan orang, nak suruh tergelai orang lemah, tak boleh. Maka Nabi Musa bantah. Ini kita tidak boleh. Sebab itulah Khadir awal-awal lagi beritahu kepada Nabi Musa, Musa, mu nak ikut aku ke? Nak ikut. Qala innaka lan tastati. Semalam kita dah bahas tentang tastati'. Mu sangat tak mampu nak sabar. Ikut aku ni mu tak mampu nak sabar, perbuatan aku pelik. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Macam mana mu nak sabar dengan benda maklumat yang kamu tak ada maklumat tentang dia. Tapi Nabi Musa berjanji. Janji apa? Janji satajiduni insyaallahu sabira. Tuan Khadir, insyaallah saya sabar, wala a'silaka amra, saya tak akan langgar arahan Tuan. Sudah adalah. Bila dia Nabi Musa beri jaminan, Khadir pun bawa lah dia. Jadi dalam cerita yang lepas ada beberapa perkara lah yang perlu kita ingat balik supaya tuan-tuan ingat, dan orang panggil catatan kita tu diperkemaskan, insya-Allah. Baik. Mana episod ni? Episod Nabi Musa menerima ujian yang pertama, naik kapal, naik bahtera. Baik para pelajar sekalian, kita baca ayat dululah. Baru sedap orang panggil. Dah baca ayat, baru pergi kepada huraian ataupun sinopsis peristiwa yang berlaku dalam sidi yang lepas. Bagi pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 601. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fantalaqa hatta إذا ركبا في السفينة خرقها
qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhidhni bima nasit wa la turhiqni min amri usra. Habis cerita sekali dulu lagi ni. Baiklah. Jadi Nabi Musa AS jumpa dah Khadir. Jumpa dah Khadir. Jadi ada 2-3 perkara yang kita bincangkan. Yang pertama, pembantu dia, Yusha. Tulis mula pelajar. Pembantu Nabi Musa, nama dia Yusha bin Nun. Nak tulis huruf Nun ke? Nak tulis Nun, waw Nun. Yusha bin Nun bin Afraim. Afraim bin Yusuf alaihissalam. Yusha ni keturunan Nabi Yusuf. Dia tu pembantu Nabi Musa, anak murid setia dia lah. Maka nama dia Fatahu. Kita tak kata abdahu. Jadi kemudian multaqa majma' al-bahrain tu duduk mana? Kita dah bincang dah. Ulama kata tak ada hijau, duduk cari tempat. Allah suruh kita kaji ibrah dan pengajaran. Tapi kak gitulah dalam kitab tafsir ni duk cari juga. Wa huma fi ra'yil aksarin, tulis itu. Mengikut pandangan ramai orang, ahli-ahli pengkaji sejarah kata Bahru Faris wa Rum. Laut Parsi dengan laut Rum, dia jumpa situ. Ai multaqal al-bahr al-ahmar bil muhit al-hindi. Jadi daripada laut merah dekat bab al-mandab. Ada kata multaqa bahr laut Rum dengan muhit Atlanti. Macam-macam dekat dengan Jabal Tariq. Kesimpulan dia cari, ulama kata tak suruh carilah, tak ada hijau mana. Sedap juga dia punya perbahasan tak? Kemudian semalam kita sebut 2 perkara. Perkara yang pertama, Khadir ni nabi ke wali? Nabi ke wali? Jadi ramai ulama mengatakan, meletakkan bahawa dia ni nabi. Siapa dia? Khadir ni nabi. Dengan hujah-hujah lah, dengan dalil-dalil yang dibawa. Kita pun tengok dia orang duduk bahar tu. Wahwa nabiyun fi ra'yi jama'ati kathirin. Ramai di kalangan ulama kata dia ni nabi. Dan dia telah bawa hujah lah. Hujah atainahu rahmatan min ina. Rahmat di sini dengan nama an-nubuwah. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ilmu ladunni ni ilmu wahyu, maka dia jadi nabi. Panjang pula lah. Itu pendapat siapa? Pendapat yang mengatakan Khadir ni nabi, ramai di kalangan ulama Islam. Seperti ditarjihkan oleh Al-Qurtubi, kata ini pandangan jumhur, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar dan ulama semasa Syekh Syanqiti. Kumpulan yang kedua pula, kumpulan yang mengatakan dia ni wali, tidak nabi. Jadi siapa dia buat dia ni? Dikata innal Khadir abdun salih laisa nabiyan. Dalam ulama tafsir dikata Al-Baghawi, ulama-ulama semasa seperti As-Sa'di dan penulis kitab kalau kita baca ni, kitab kita ni mengatakan bahawa dia tu wali. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Dr. Wahbah Az-Zuhaili kata tidak nabi, dia wali. Itu kita kata perkara ni masih lagi dibahas-bahaskan. Dan ini termasuk dalam apa? Tafsir Al-Munir, tulis Tafsir Munir, kata Syekh Wahbah, warrajih annal Khadira lam yakun nabiyan wa innama huwa abdun salih. Dia ni seorang hamba Allah yang saleh,
kama qarrara ulama al-kalam. Ulama kalam kata, ulama tauhid kata dia ni wali. Perbahasan ni panjang. Sebab dia nak pergi ke arah adakah wali lebih tinggi daripada Nabi. Maka ramai ulama katakan Nabi Musa lebih afdal daripada Khadir sebab dia Nabi dan Rasul, dia ulul azmi. Kita kata wallahu alam. Isu yang ketiga, isu satu lagi isu, adakah dia mati ke hidup lagi. Maka para ulama mengatakan bahawa Khadir hidup dan ramai yang mengatakan Khadir telah mati, dan pendapat Khadir telah mati ini itulah pendapat yang kita pilih. Wallahu alam. Tamatlah perbincangan. Hari ini kita masuk kepada ayat kita pula, ayat episod pertama Nabi Musa dengan Khadir. Mari dia jumpa hari ini, dia berjalan dua tu. Dia sudah berjalan. Tengok ayat. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Lalu berjalanlah keduanya, Musa dengan Khadir alaihi wassalam. Sehingga apabila mereka naik ke perahu, ia membocorkannya. Dia pergi tebuk perahu tu. Cokeh buat salah satu daripada papai perahu tu. Nabi Musa pun, mati kita ni. Lemah ni, laut besar ni bukannya sungai kecil. Musa berkata, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha. Khadir, patutkah engkau membocorkannya sedang akibat perbuatanmu itu menenggelamkan penumpangnya? Bukan kita dua yang mati, ramai lagi orang atas perahu ni. Laqad ji'ta syai'an imra. Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perkara yang besar. Jangan hidup main gini deh. Tak, kalau kita fasa, kalau kita orang Melayu kak, deh tak. Deh, jangan hidup main gini deh. Tapi Nabi Musa tak kasihat lah tu. Dia guna bahasa dia lah. Khadir, mati habis orang ni, jangan hidup geram. Munasabah ayat ini jelas. Dalam ayat yang lepas, Nabi Musa yutan balik setelah dia berjalan melepasi waktu. Batu besar tempat dia nak jumpa Khadir tu, dia pusing balik, dia pun jumpa Khadir. Khadir duduk atas batu. Maka dia memperkenalkan diri dia, aku ni Musa. Dalam hadis mari kita dengar kan, aku ni Musa. Dia kata, Musa mana mu? Musa Bani Israel. Ya. Aku mari ni nak menuntut ilmu denganmu. Nak belajar ilmu dengan Khadir. Khadir pun bagi tahu lalu, mu tak boleh ikut aku. Mu tak mampu nak ikut ilmu yang aku buat. Ketika itulah Nabi Musa tetap merayu, memohon kepada Khadir, dia nak juga belajar. Nak menambahkan ilmu. Tak apalah, ilmu tentang syariat, tentang Taurat itu ilmu aku ada. Tapi ilmu hak mu ada ni Allah Ta'ala bagi tahu pada wahyu pada Nabi Musa, ada lagi hamba aku lebih pandai padamu dalam ilmu dia. Semalam kita dah bincang ilmu apakah yang ada pada Khadir. Jawabnya ilmu khas tentang beberapa peristiwa yang tertentu saja. Dia beza dengan ilmu Nabi Musa. Ilmu dia am kepada semua Bani Israel. Ilmu Nabi Musa am pada Bani Israel, hak ni khas. Baiklah, kita pun pergi kepada tafsir. Fantalaqa, tengok, fantalaqa, Allah Ta'ala sebut dua. Berangkatlah, berjalanlah dua orang ni, guru dengan murid. Fantalaqa Musa wal Khadiru yasirani, berjalanlah dua orang ni. Jadi pas dia gimana dua orang ni? Yang ketiga Yusha. Duk mana Yusha? Sudah.
Jadi para ulama tafsir kata, ni dalam analisanya dia buatlah, mengatakan bahawa Yusha, Nabi Musa bila dia jumpa dah Khadir, Yusha tak boleh ikut. Sebab yang minta nak belajar hanya Musa saja. Yusha tak mampu. Kalau Musa pun tak mampu, Yusha lagi berat. Maka ada pendapat mengatakan Nabi Musa hantar balik Yusha. Yusha balik lah. Tapi dalam kitab ni, dalam kitab tafsir Al-Munir, dia kata fantalaqa, berjalanlah dua orang, ai intalaqa Musa wa sahibuhu, Musa dengan Yusha ma'al Khadir. Jadi tiga orang. Wallahu alam, ramai ulama mengatakan Yusha tak ikut dah dalam siri ni. Kita jawab lalu sebab ada orang tanya, Yusha ikut sekali ke tu? Jawab dia nya tak ikut dah. Sebab ilmu ni ilmu khas eksklusif. Ilmu ni ilmu eksklusif, sukar untuk nak terima orang lain. Sehingga kan tulis Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia kata ketika Nabi Musa minta nak ikut, hal attabi'uka ala an tu'allimani hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, aku nak ikutmu supaya mu ajar aku benda aku tak tahu. Kata di Al-Razi kata anwa'an katsir minal adabi wal lut indama arada ayat ta'allam. Tengok Nabi Musa telah menggunakan pendekatan yang cukup halus, yang cukup lunak, yang cukup mesra. Dia rayu juga dia nak belajar dengan penuh adab sopan. Jadi kita ni kalau kita pergi jumpa guru kita nak belajar, guru kata tak payahlah gini-gini, kita kena rayu juga. Minta lah saya nak ngaji ustaz, nak belajar, insya-Allah dia akan terima kalau kita apa? Kalau kita buat betul-betul. Jadi kena, ini kata di Ar-Razi. Zakara isnai asyara naw'an. Nanti kita kalau kita nak direct, tuan-tuan pengkaji kena buka kitab tafsir Ar-Razi. Dia kata Nabi Musa bawa 12 jenis talattuf. 12 jenis adab, menunjukkan dia ni nak ngaji sungguh, nak belajar sungguh. Annahu ja'ala nafsu taba'an lahu. Aku nak ikut tuan, ikutlah apa jadi pun, tolonglah bawa saya. Itu rayuan. Wasta'zana fi hadhihi tabi'iyah. Dia minta juga nak ikut. Wa aqarra ala nafsi bil jahli. Dia kata dia tak tahu. Ala an tu'allimani, muajar aku. Bila suruh hajar mana kita tak tahu. Jadi ginilah, ini baru 3. Maka kata Ar-Razi ada 12 jenis rayuan, akuan daripada Musa untuk belajar, sehinggalah Khadir bagi syarat. Khadir kata fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in. Tak apalah, boleh ikut. Aku benar mau ikut, tapi ingat, mu jangan duk tanya benda-benda. Aku buat jangan tanya. Nabi Musa dia orang kedai bay juga. Bila Khadir ni buat benda hak pelik, law apa ni, tak sabar juga akhirnya. Sehingga kata di ulama tafsir, lau sabara Musa wa ta'addaba la ra'al ajaba. Kalau Musa ni sabarlah, dia juga. Dia akan tengok benda pelik yang dibuat oleh Khadir, tapi apa boleh buat, dia asyik duk bantah je. Kerana itulah timbul satu kaedah. Tulis kaedah ni. Kaedah ni disebut oleh para ulama, man kasura i'tiraduhu qalla i'tifa'uhu. Boleh kata-kata hikmat, man kasura i'tiraduhu qalla i'tifa'uhu. Siapa dia pergi mengaji, nak pergi berguru, banyak kritik, banyak komen, banyak bantah, tak dapat banyaklah manfaat dia. Lawan dia pula, wa man kasura i'tila'uhu qalla i'tiraduhu. Siapa dia banyak mengkaji, kurang mengkritik. Bagus ni kata-kata hikmat ni. Man tulis pelajar-pelajar yang boleh bahasa Arab tu tolong tulis. Man kasurat tila'uhu qalla i'tiraduhu. Orang yang banyak mengkaji,
kurang mengkritik, sebab dia tahu ini pandangan ulama, ini pandangan. Jadi kita kata tak apalah, apa boleh buat. Dia nak pegang pandangan lain, kita pegang pandangan lain, atau sudut kelahi, tapi saya ini pandangan saya, ini pegangan saya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Siapa dia betul, siapa dia salah, tengoklah esok di akhirat. Esok siapa nak dah atas dunia ni masing-masing pegang dalil. Wa man kasura i'tiraduhu qallat tifa'u. Siapa dia banyak kritik, banyak komen, tak banyak manfaat dia dapat. Ni ada kita dengar kadang-kadang orang ni, nak gimana tu? Nak pergi dengar ceramah, nak tahu ustaz tu nak kata berapa. Jadi dia pergi tu, dalam minda dia lekeh ustaz, ataupun ustaz ni tak betul. Benarlah nak kata apa, belum ustaz sampai tu poster kena pakah dah. Pegawai pakah dah. Ustaz ni gini-gini dia punya tuduhan. Tak apalah, tuduhlah atas dunia ni. Dan sekali kita tak dapat hantar LOD atas dunia, kita serah malaikat hantar LOD di akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan jangan bimbang. Gitulah, man kasura ittila'uhu qalla i'tiraduhu wa man kasura i'tiraduhu qalla intifa'uhu. Abilah. Baik, kita pergi pada tafsir ayat satu-satu insya-Allah. Fantalaqa, jalan dua orang ni. Yusha' balik dah. Mengikut dalam ramai yang ahli tafsir kata, kita abaikan cerita Yusha' sebab dia sudah dihantar pulang oleh Musa. Tengok dalam tafsir dia, alhamdulillah, dalam tafsir yang saya baca ni mudah dianya, dia bawa hadis-hadis yang ada, hadis sahih dia tak itu. Wa fi qissati Musa wal Khadiri min hadisi Ubay. Hadis Ubay ni panjang, kita dah sebut di awal dulu. Fantalaqal Khadiru wa Musa yamshiyan. Khadir dengan Musa berjalanlah dua orang ni ala sahilil bahri, duk jalan tepi laut. Famarrat bihima safinatun, mari perahu, bahtera mari. Mari perahu. Fakallamahum an yahmiluhuma. Khadir kata, kita nak tumpah naik, nak pergi seberang, nak pergi seberang lah sana. Bila tuan kapal tengok, arafuhu. Syekh. Syekh lah kita kata. Faqalu Abdullah as-salih. Ini hamba Allah Ta'ala yang soleh ni. Orang soleh ni. Mari naik. Qala na'am. Ya, akulah. La nahmiluhu bi ajrin. Kami tak siap ambil tambang. Tak nak ambil tambang. Tuan naik je. Jadi naik. Pakai tak tambah dia. Dia kena. Fahamaluhuma bi ghairi naulin. Tulis bahasa Arab kita, bi ghairi naulin ay bi ghairi ajrin. Maka tuan kapal nak buat naik dua orang ni tanpa bayaran. Tak ya, macam kita lah jumpa ustaz berjalan dah. Ustaz nak gimana tu? Naik free ya. Bukan sekat free, siapa tepat dia belanja makan pula, contohlah. Naik ni fa'amadal Khadiru ila lawhin min alwahis safinah fanaza'ahu. Dia pun pegang dinding kapal tu, perau dia cabut dia. Sudah. Ada kata dia cabut dengan toko. Dia tak tahu nyambil mana alat. Dia cokeh. Tak tergelai kapal tu sebab kapal ni kayak besar tu, dia ambil hak atas. Hak orang nampak. Sebab dia nak suruh orang Kelantan kata nak suruh nampak rusak, bahasa Kelantan tulis kata nak suruh nampak rongok. Jadi kalau orang tengok kapal ni, kapal pecah tu tak ada. Kalau dia tebuk bawah tergelar dak. Dalam tafsir kata dia bukannya nak membinasakan, cuma dia nak huduhkan. Dia nak suruh nampak kapal ni rusak. Kalau orang tengok, tak saya ambil. Sebab ada hikmah lah kan. Orang di depan tempat dia nak pergi tu, ada raja penguasa yang jahat duk rampas kapal orang. Bila tengok kapal ni pecah, tak saya ambil kapal rusak tu. Tergelar buat mati kita. Jadi Khadir cabut, dia cabut safinah, salah satu daripada papai di kapal tu. Jadi bila orang tengok kapal rongok, tulis bahasa Kelantan kata rongok ni maknanya berlubang gitu, tak comel. Orang nak naik pun takut. Fanaza'ahu. Jadi wa watada fiha watadan.
Dia lepas dia cabut tu, dia letak kayu lain pula. Kata watak dan macam pasok itu. Dia tuduh balik. Tapi tak comel lah. Kapal ni comel molek, kita pergi cokeh buat kayu dia, pergi tepek kayu lain. Kalau orang tengok, orang panggil kapal bekas ada, orang Kelantan kata tapu. Tapu ni mana tampalan. Kapal buruk tu. Ini bahasa. Kita duk baca cerita semalam, senyum sok kata orang. Cerita cara dia buat tu. Watak ni kalau kita pasak letak benda gitu. Ai ma subbita fil ardi awil ha'id min khashabin. Mana dia ambil kayu lain dia tok situ. Tok kat lubang tu. Nak suruh orang nampak uduh. Itu ya tujuan dia nya. Tujuan dia bukan nak suruh tergelar, nak suruh nampak kapal tu buruk. Kapal tu uduh. Musa tengok. Semua hadis dalam Bukhari tanda pelajar. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha. Musa ni sobat dah tu. Komen juga. Qala Musa lil Khadir, Musa berkata, Khadir, akharaqtas safinat litughriqa rukabha. Mudah pecah kapal nak suruh tergelar orang ni kan? Nak suruh tergelar. Fa inna kharqaha sababun lidukhulil ma. Bila berlubang masuk air, bila masuk air tergelar kapal, mun hijab apa Musa? Itu ni. Allahu akbar. Kalau sekat tanya tak apa. Contohnya kalau Musa tanya, kenapa ni? Kenapa Syekh buat macam ni? Tak, dia bantah lalu. Nak suruh tergelar kita, nak suruh mati. Laqad ji'ta syai'an imra. Membuat benda besar ni. Orang tu buat kerja tengah-tengah kat laut gini, mari duduk belah kapal ni, mati kita. Itu kalau ayat kita lah. Ayat Quran itu tak sebut banyak. Dia sebut Nabi Musa bantah. Dan Nabi Musa kata, wa fa'alta fi'lan munkaran. Membuat benda mungkar. Khadir, buat benda mungkar lagu ni. Benda tak molek ni. Sudah. Khadir pun celak mata lalu. Tengok ayat seterusnya. Musa cari penyakit. Komen lalu dia. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khadir menjawab, hei Musa, bukankah aku telah katakan bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersama aku? Aku cakap dah semalam. Mu tak boleh sabar, tengok ni, duk bantah. Tengoklah dulu orang buat apa. Ai qala al-Khadiru li Musa. Khadir pun marah, ngepek ke Musa. Alam ukhbiruka, aku bagi tahu dah ke? Mu tak mampu nak ikut aku ni banyak macam sana. Lima tarahum min af'ali. Mu tengok perbuatan aku yang zahirnya mungkar qabih. Wa annaka lan tasbira ala su'ali an af'al. Mu tak mampu, mu akan kritik aku. Li'annaka lam tuhit biha khubra, sebab mu tak ada ilmu apa yang aku buat. Aku buat ni dengan perintah Allah. Mu tak tahu sebab duk komen je. Hak ni lah orang-orang hak ajaran-ajaran pelik ni duduk cerita gini. Tok guru kami ni tak semaya Jumaat ni sebab dia pergi semaya Mekah. Tok guru kami ni tak apa bersalah dengan wanita pun sebab dia sudah nafsu tu duduk tangan dia dah, mana dia kawal. Jangan komen apa tok guru, tak ada. Sesak hak mana buat kerja lawak-lawak syariat zaman kita ni. Tidak ada ilmu laduni seperti yang dibuat oleh Nabi Khadir dengan Nabi Musa AS. Tak usah jual nama Khadir lah. Kalau menyalahi syariat kita kata salah. Boleh repot ke jabat agama, boleh angkut ni barang pelik-pelik ni. Ni ada orang guna ayat ni. Dia kata tok guru kita ni pelik, tapi dia tu laduni. Tak usah duduk berlakon dia damai kita hari ni nak. Baik. Kalau kita pergi mata, awak nak jadi Musa? Tak ada. Tak ada Musa. Baiklah. Marah adalah Khadirnya. Nabi Musa pun cepat-cepat minta maaf. Tengok ayat 73. Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra. Sedihnya lah. Nabi Musa berkata, janganlah engkau marah Syekh Khadir. Jangan marah dia.
Jangan marah akan daku disebabkan aku lupa akan syaratmu. Terlupa. Bimbang takut tergelar ni, terlupa ke syarat tak boleh tanya. Allahu akbar. Dan janganlah engkau memberati daku dengan sebarang kesukaran dalam perkara aku menuntut ilmu. Janganlah, jangan marahlah. Biarlah dulu kita minta maaf lah kali pertama ni. Jadi Nabi Musa pun rayu kepada Khadir, mu'taziran, minta maaf, la tu'akhidni billazi nasituhu, jangan ambil tindakan lagi, lupa sekali, maaflah dulu. Aku terlupa kau syarat. An Ubay, kita balik pada hadis Ubay. Hadis Ubay ni hadis panjang. Siapa dia nak tulis buku tentang cerita Khadir ni, ambil hadis Ubay tok depan sekali, lepas tu dia punya juz'iyah akan datang. Tengok dalam hadis Ubay bin Ka'ab ni, Nabi kata apa? La tu'akhidni bima nasit. Bila Nabi Musa kata jangan marah dah, aku terlupa kali pertama ni, qala sallallahu kanatil ula min Musa nisyanan. Inilah kali pertama Musa terlupa. Sebab dia panik doa takut kapal tenggelam. Wallahu alam. Itu hadis ni dalam Bukhari. Wala turhiqni min amri usra. Mu jangan duk kerahlah atas aku. Ai wala tusaddid alayya fi sahabati. Jangan duk kerahlah. Aku minta maaf ke? Maaflah dulu. Tak apalah. Dia kata tak apalah. Kita maaf. Mari kita jalan pula. Jalan nak gimana pula? Tunggu esok. Hari ni habis kat ni ya. Sebab kalau kita baca panjang, dia tak ada nak cerita banyak. Yang penting kita nak pergi kepada ibrah, kepada pengajaran fawaid daripada ayat ini. Baiklah, tamatlah tafsir secara ringkas-ringkas. Nak panjang, cari dari kitab tafsir hak panjang. Kita ni sekadar nak memahami ayat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para pencipta ilmu mendapat manfaat daripadanya walaupun ringkas. Biiznillah azza wa jalla, ringkas pun tak apa. Yang penting manfaat yang kita dapat, ilmu yang kita dapat itu yang besar, insya-Allah. Baiklah. Al-faidatul ula. Faedah yang pertama, qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala sebut fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam dengan Khadir berjalanlah dia di tepi laut. Sebab Khadir kata kita nak pergi sana, nak pergi seberang. Kena naik kapal. Jalan-jalan kapal pun mari. Perahu pun datang. Tua dia tengok, kena Khadir. Oh, Al-Abdul Salih. Orang Syekh besar tu, mari naik. Bila naik, tak lama dia kerja dah dia apa. Katanya, dia kata apa ni? Qamal Khadiru bi kharqiha bi fa'sin. Ada kapok. Dia bawa kapok rupanya. Kaum Allah Qadir dia kapal tu pecah. Dia pun tarik. Dia tarik buah kayu tu. Dia tak buah kayu tu, dia tarik. Dia sipes itu. Sebabnya lepas ni kita akan jumpa Raja Zalim kan. Lepas pada raja tu, tutup baliklah. Cuma nak suruh nampak uduh lu kapal tu. Lubangkan dia letak kayu situ. Cokek kayu tu. Watat mana kayu macam pasok itu tak. Supaya orang tengok, jangan. Kita ambil kapal ni. Kapal nak tenggelam ni, ambil apa? Jadi ini pentingnya perjalanannya Nabi Musa dengan Khadir, sebagaimana yang telah kita sebut tadi. Musa berjalan dengan siapa? Dengan Khadir. Fantalaqa, jalanlah dia orang tu. Pada mana Yusha? Nak sebut juga cerita Yusha dia. Tak. Memang jemaah ni akan tanya, Ustaz Abu Anas tak sebut pun Yusha gimana. Padahal tak pentingnya cerita Yusha tu, hak pentingnya cerita Musa dengan Khadir. Tapi bila soalan tu mari kita jawab. Fama in qila, orang tanya, fama balu fata Musa zukira fi awal qisah. Dalam perjalanan dia penat tu, kenapa Yusha ada? Lepas ni dalam episod naik kapal ni tak ada dah dia. Al-jawab, tulis jawapan. Annal maksud bisya innama huwa qissatu Musa ma'al Khadir. Cerita sebenarnya cerita Musa dengan Khadir.
Wa zukira ma kana bainahuma, apa yang terjadi di antara dua ni. Jadi fata Musa, pembantu Musa tu Yusha tu tabaun saja. Jadi kita orang panggil macam selingan lah, bukan watak utama. Wa yahtamilu an yakuna Yusha ta'akhkhara anhuma, maka para ulama tafsir kata Yusha tak ikut dah, tak boleh nak ikut dalam perjalanan itu. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, li'annal mazkur intilaqus naini, dua saja yang ada dalam atas. Dua orang ni saja naik kapal, Musa dengan Khadir. Ada juga pendapat mengatakan kana Musa qad sarafahu wa raddahu ila Bani Israil. Yusha, mu tak boleh ikut aku, mu kena balik Bani Israil. Patut aku nak klik esok, pandailah apa dia. Allah Ta'ala nak kita mana Nabi Musa, wallahu alam. Babilah kita, itu dia panggil perjalanan. Maka ulama fiqh pula dia tengok dalam cerita ni, kata fihi jawazu ruqubil bahri, harus kita naik kapal di atas laut sekiranya tidak berbahaya. Kalau tidak, tak nyari ikan lah kita kan. Jadi tak ada masalah. Baiklah. Yang kedua, al-faidatus tsaniyatu, faedah yang kedua dalam kisah kita ni, bila Nabi Musa tengok Khidir duk pecah kapal ni, marah lalu dia tu. Qala akharaktaha, Khidir, apa duduk buat papai tu? Litughriq Allah, munasuh tergelai habis orang ni. Laqad ji'ta syai'an imra, membuat benda berat ni jangan. Yang pertama, rusak kapal orang. Satu. Yang kedua, boleh tenggelam kita ni. Maka ulama tadabbur kata fihi annal umur tajri ahkamu ala zahiriha. Apa-apa benda ni kita tengok pada zahir je. Jadi Nabi Musa menggunakan ilmu dia terlupa kepada syarak, dia nak ngaji dengan Khadir ilmu yang dia tak ada. Dia guna ilmu Taurat dia, kena bantah bila orang buat benda mungkar. Tak boleh diam. Fa inna Musa ankara al Khadir, Nabi Musa ingkar kepada Khadir, pergi duduk pecah kapal orang, dan lepas pada ni esok qatlal ghulam, Nabi Khadir pula bunuh pula budak, mati pula kawan tu. Wa anna hadhil umur zahiruha munkar, perbuatan Khadir ni pada zahirnya mungkar. Wa Musa la yasa'hu sukut, Nabi Musa dengan ilmu dia tak boleh diam, dia kena tegur. Itu pun sebab dia terlupa dia ni ikut Khadir. Khadir ada ilmu khas. Fasta'jala alaihi salam, maka Nabi Musa gopoh. Jadi dia guna ilmu dia tak guna ilmu Khadir, maka dia pun engkar, dia telah menyalahi SOP syarat nak ikut Khadir. Mu jangan kata apa, tapi Musa dah buat satu kesilapan. Ingat molek, kata di para ulama, kita ni kalau silap sekali, janganlah ambil tindakan lagi, bagilah peluang dulu, bagi chance dulu kata orang, bagi peluang dulu. Ni dak salah sekali bakal terminit lalu, sabar dulu. Jangan back-game doa lah kata orang, sabar dulu, sabar. Jangan duk buat lalu. Pasal itulah budak-budak ni kalau buat salah ni, kita bagi amaran 3 kali. Berapa kali? 3 kali amaran. Amaran yang pertama, amaran yang kedua, amaran yang ketiga buat. Betul dah tu. Nabi Musa 3 kali dapat. 2 kali amaran, kali yang ketiga, hadza firaqu baini wa bainak. Baik. Yang ketiga, bahawa Nabi Musa alaihissalam bila dia bantah dengan ilmu yang ada pada dia, kata ulama tadabbur, dilalatun ala anna qulubal mu'minin, ini menunjukkan kepada hati orang beriman majbulatun ala inkaril munkar, tak boleh terima kemungkaran. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa tengok benda mungkar, ubah dengan tangan. Fa illam yastati', tak mampu, fa bilisani, dengan teguran, nasihat. Tak mampu juga, fa biqalbi, dengan hati dia.
Tak engkar juga dengan hati, orang panggil hati mati, orang itu. Tuai hidup, itu dia panggil mayat hidup. Hati mati, tuai je duk makan ngak-ngak. Jadi ini bahayanya zaman kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok benda mungkar, paling rendah darjat, mesti engkar dengan hati kita. Tengok orang buat maksiat, tengok orang tak tutup aurat, tengok apa saja atas dunia ni mungkar, wajib engkar. Nabi Musa walaupun dia ada SOP nak ikut Khadir, tapi dia tetap hati dia majbulatun ala inkaril munkar wa ghairu malikatin lis sabri. Tak mampu dia nak sabar sebab menyalahi ilmu dia. Dia kita engkar, tuan-tuan dan puan-puan, ingat. Sebab ada riwayat hadis kata, hadis man ra'a minkum munkaran tadi, siapa dia tengok benda mungkar falyughayyirhu biyadihi. Ini 3 peringkat engkar mungkar. Man ra'a minkum munkaran, siapa dia tengok benda mungkar. Falyughayyirhu. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri tulis itu. Hadis ini rawahu Muslim mutawwalan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Nabi kita sebut dalam riwayat lain, siapa dia terengkar dengan hati dia. Hati pun terengkar benda mungkar. Walaysa wara'a zalika, maka orang itu tak ada lagi iman dalam hati dia. Allahu Akbar. Ini bahayanya orang yang tak mau ingkar mungkar. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita kok mana pun kena ingkar mungkar. Jangan duduk biar benda mungkar berlaku depan mata, jangan. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Yang keempat, rayuan Nabi Musa, Khadir pemarah. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khadir marah dah lah. Musa, gapo syarat aku? Aku cakap dah kan, mu tak mampu nak ikut aku, mu nak ikut juga. Nak ikut juga. Ni ya gini. Tengok duk kacau orang. Ini kerja aku. Allah suruh hantar mari aku sesat masalah kapal kan ni. Mu mari. Jadi Khadir kena bantah. Kena marah kepada Musa. Pasal itulah kata dia dalam ayat ini tanda ni kita ada 2 kali lagi. Wa fihi munasabatun hasanatun, eloknya susunan haitsu qala ta'ala fi hikayati qaulil Khadir. Bila Khadir marah kali pertama dia kata alam aqul innaka. Tengok tanda balik. Alam aqul, bukankah aku kata mu tak mampu? Kali pertama. Kali yang kedua lepas pada dia bunuh budak, Musa bantah, ayat 75 dia kata alam aqul laka innaka. Ada tambahan laka. Mana marah kuat dalam tu. Aku ayat dah kamu kan. Mana kali pertama aku dah cakap mu tak mampu. Kali kedua alam aqul laka. Aku cakap dah sama mu. Aku dah bagi tahu pada engkau. Jadi dia panggil ayat yang kedua tu marah. Khadir marah dah kau Musa, marah berat sikit sebab 2 kali dah. 2 kali dah kacau dia ni. Allahu Akbar. Jadi katanya innal farqa, beza apa alam aqul laka, alam aqul innaka. Jadi katanya kali pertama tu taklah marah sangat lagi, tapi kali kedua buat pula marah tu kau kuat sebab ayat Nabi Musa apa backing kali kedua tu. Nabi Musa kata apa? Tengok dia marah kali kedua lepas pada dia bunuh budak. Kali pertama dia kata nukra, kali yang kedua laqad ji'ta syai'an nukra. Jadi bantah Musa pokok kerah, Khadir tegur pun dengan kerah. Alam aqul laka wallahu alam. Panjang pula kalau kita bahas ini, cukuplah setakat itu dulu. Mana yang penting Khadir marah ke Musa sebab orang panggil tak sabar. Baiklah. Yang kelima, rayuan Musa. Qala la tu'akhidni bima nasit.
wala turhiqni min amri usra. Musa kata minta maaf lah, aku terlupa tadi. Dia tak kata Musa salah buat benda pelik, tak. Musa kata la tu'akhidni bima nasit, aku lupa. Mana Musa menyalahkan diri dia. Ingat, Musa menyalahkan diri dia. Wala turhiqni min amri usra, janganlah marah kau kita, minta maaf lah apa ni syekh, kalau kita tak. Tak. Jangan nyusah lah, orang nak menuntut ilmu kan. Jadi kita pula gitulah, kita dengan anak murid kita ni, kalau kali pertama salah jangan ambil tindakan keras, lalu bagi amaran dulu. Fihi yang bagi lil insan an ya'khudha min akhlaqinah wa manatim al-afwa. Dalam ulama tadabbur kata ayat ini mengajar kepada kita, tulis belajar, mengajar kepada kita ilmu memaafkan. Lebih-lebih kalau orang kata dia terlupa kita nak tanya juga, apa awak ni? Saya cakap dah saya lupa. Marah juga. Marah tapi janganlah ambil tindakan keras. Dan janganlah buat benda hak pelik hak orang tak mampu nak buat. Jadi kita kena, orang panggil taisir. Guru-guru ni kena mudah memaafkan murid dan mempermudahkan urusan. Masya Allah, tabarakallah. Cerita Nabi Musa ni sangat menarik. Kerana itulah orang tulis kitab berjilid-jilid. Cerita Musa dengan Khadir ni ditulis satu jilid kitab tentang pengajaran dan iktibar yang dapat diambil. Kita belajar, orang Kelantan kata celih-celih, mana ambil sikit-sikit ni pun tuan-tuan dan puan-puan dah rasa kemanisannya. Bagaimana riwayat cerita yang kita ada ni, alhamdulillah. Tamatlah tafsir kita ringkas-ringkas. InsyaAllah esok kita berjalan lagi. Nabi Musa dengan Khadir berjalan, jumpa budak pula tengah jalan, nyepolah tekak dia. Kita sambung besok insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.